Jadi pada kitab 40 hadis adab orang mukmin, akhlak menjadi cermin ini, tajuk pertamanya saya letak tentang menyempurnakan kebaikan akhlak. Kenapa akhlak? Sebab apa? Dalam hadis Rasul sebut pun, innama bu'istu liutammima makarimah akhlak. Sesungguhnya aku ni diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Walaupun dalam matan hadis yang lain, innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Sesungguhnya aku ni diutuskan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Jadi hadis ini diriwayatkan dalam Imam Ahmad, dan hadis ini bersatu hadis sahih. Jadi bila kita cerita tentang akhlak ini, kenapa Nabi SAW diutuskan dalam kalangan masyarakat Arab Jahiliyah, yang mana ketika itu masyarakat Arab Jahiliyah ini segi akhlaknya dah memang teruk lah. Sebabnya dari segi amal ibadat pun memang dah sesat barat dah. Sebab orang Arab Jahiliyah ini, mereka asalnya ibadah yang mereka buat itu ambil daripada syariat Nabi Ibrahim AS. Tetapi disebabkan jarak tu dah terlalu jauh, jadi syariat itu pun dah lari jauh dah. Dia punya alignment pun dah lari, hingga menyebabkan ibadah tawaf Kaabah itu asalnya dilakukan dengan cara penuh syariat, iaitu dengan cara menutup aurat. Tapi mari dalam jahiliah ni, dia bertawaf ni, dia buka aurat dia. Itu satu. Yang keduanya, Arab jahiliah ini mereka menindas sama mereka, menzalimi. Kedudukan kaum wanita begitu hina, begitu rendah lagi. Sebab tu bila mana datang Rasulullah, agama Islam ni, maka Allah Ta'ala tinggikan darjat wanita. Asalnya kaum wanita ini ibaratnya seperti barangan sahaja, walaupun isterinya tak, tapi pun macam barang dagangan, barang yang boleh tukar-tukar macam tu je. Rasa suka, okey, tak suka pergi. Begitu juga dengan orang Arab Jahiliah juga, mereka membunuh anak, terutamanya kalau anak perempuan, dan juga mereka ni berjudi, minum arak. Okey, atas sebab itulah datang Rasulullah ni membawa satu misi untuk memperbaiki salihal akhlak, nak perbaiki akhlak kaum bangsa Arab ketika itu. Sebab itu bila mana dibawanya tentang akhlak ini, maka didikan akhlak Nabi SAW ini bukanlah bermula sejak Nabi diangkat menjadi Nabi ketika usia baginda 40 tahun. Pendidikan akhlak itu pada diri Nabi telah bermula sejak kecil lagi. Kita pun tahu tentang peristiwa bagaimana ketika Rasulullah SAW dijaga oleh Halimatus Sa'diyah, ibu susuannya, ketika berusia 5 tahun. Maka ketika itu satu peristiwa telah berlaku, iaitu baginda Nabi SAW telah ditangkap oleh dua lelaki dan dada baginda telah dibelah. Maka saudara susuan baginda ni tengok bila mana keadaannya demikian, ketika usia 5 tahun, baru prasekolah, diperlakukan demikian, lari balik rumah bagi tahu pada mak dia lah, Halimatus Sa'diyah ni, bahawa Muhammad telah dibunuh. Jadi bila dengar Muhammad telah dibunuh, terkejutlah. Sebab satunya Halimatus Sa'diyah ni dia bela anak orang, bukan anak dia, jadinya atas perasaan itu, ya Allah, susah hati, ya Allah, aku bela anak orang, bukan anakku sendiri ni tak, punya susah hati. Maka dia pergi ke tempat di mana berlakunya peristiwa tersebut, tengok Nabi SAW kadang-kadang lemah, baru lepas pembedahan. Itu pembedahan yang pertama, yang mana dia keluar oleh Jibril alaihissalam. Atas faktor itulah, maka bimbangnya Halimatus Sa'diyah ni, dia pulangkan balik Rasulullah ni kepada ibunya, iaitu
Aminah binti Huwailid. Kan? Makanya kata Aminah binti Wahab. Ya, maka dari situlah bermula proses pendidikan. Dan Rasulullah diuji bukan ketika baginda menjadi nabi sahaja, tetapi sejak kecil lagi. Baru lahir saja ayahnya telah meninggal dunia. Masuk umur 5 tahun ketika dia dan ibu, ketika baginda Nabi SAW dengan ibunya pergi ziarah makam, ziarah kubur bapaknya, ibu dia jatuh sakit meninggal dunia. Dibela oleh datuk baginda Abdul Muttalib ketika sehingga usia 8 tahun. 8 tahun baru darjah 2 tuan-tuan. 8 tahun itu meninggal pula datuk. Ya, kemudian dibela oleh pakcik baginda Abu Talib. Abu Talib ni anaknya ramai. Mungkin kita cuma kenal tu jelah Sayyidina Ali jelah. Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kan? Ya, Ummu Hani kakak kepada Sayyidina Ali. Dan ada lagi beberapa adik-beradik. Maka tafatur itulah Nabi SAW. Bila tengok keadaan ni, Abu Talib pun bukan orang kaya. Ya, makanya baginda ambil ketika usia baginda 8 tahun tu duduk dengan Abu Talib, baginda dah mula ambil upah mengembala kambing. Nah, ini semua didikan tuan-tuan. Pertamanya Allah didik Nabi ni supaya tidak bergantung kepada makhluk. Ya, ayah tonggak utama hilang, diangkat Allah Ta'ala ambil, baru lahir, tak sempat jumpa pun. Dalam perjalanan balik tu meninggal. Ibu baginda 5 tahun tak sempat nak memanja, meninggal. Datuk baginda biasanya kalau datuk ni dengan cucu ni, tak, dia sayang cucu lebih daripada anak. Kan? Dulu kalau waktu anak dia kecil, kalau pergi rumah kenduri, kalau anak dia minta lebih tak, bunga telur apa lebih tak, kena cubit tu. Kau ada ngada tu, minta lebih-lebih pula tak. Tapi kalau cucu minta, dia sanggup tebalkan muka dia pergi jumpa dengan tuan rumah tak. Tuan, ni saya dapat satu, cucu tak dapat lagi, minta satu lagi tak. Buat muka tak malu. Dan maksudnya kasih sayang datuk dengan cucu lagi menebal daripada ayah dengan anak. Kan? Punya sayang cucu meninggal. Jadi bila duduk dengan pakcik baginda, nah, ini semua proses pendidikan dari awal. Tidak kebergantungan kepada makhluk ini. Jadi bila duduk dengan pakcik baginda, duduk, okey, ikut pakcik ini pergi berdagang lah. Sampai okey, proses itu berjalan hingga Rasulullah pun usia 25 tahun dah kahwin. Okey, tak apa. Jadi kita nak bagi tahu tentang pengiktirafan penduduk Mekah terhadap Nabi ni, pengiktirafan mereka, ya. Sebelum Rasulullah diangkat di Nabi ni, orang Arab Mekah, ya, orang kafir Quraisy telah mengiktiraf Nabi dengan diberi gelaran Al-Amin, gelaran orang yang paling terpercaya pada ketika itu. Dalam orang Mekah ini yang dapat gelaran ini bukan semua orang, ya. Rasulullah dapat gelaran Al-Amin, orang yang paling terpercaya. Ini gelaran baginda dapat sebelum diangkat jadi Nabi ketika usia 40 tahun. Belum lagi. Jadi maksudnya Nabi telah diiktiraf mempunyai akhlak yang baik. Nabi telah diiktiraf sebagai manusia yang paling boleh dipercaya sebelum diangkat jadi Nabi. Sebab itulah bila proses Rasulullah menjadi Nabi, ya, menjadi Nabi itu, makanya daripada kalangan orang yang dekat-dekat dengan Nabi ini, pada mereka tak ada salah pun, sebab mereka memang kenal Rasulullah SAW. Ya, hatta pakcik-pakcik baginda pun baik Abu Lahab, ya, dan juga ya, Abu Jahal ketika itu pemimpin Mekah, tak, mereka juga mengenali Nabi. Jadi proses tu sehinggalah bila mana Rasulullah mendapat wahyu yang pertama, kemudian dakwah berjalan secara sembunyi, dan kemudiannya bila mana Allah telah perintahkan Nabi supaya berdakwah secara terang-terangan, makanya proses untuk memulihkan akhlak dan adab orang Mekah itu mula menerima cabarannya. Sebab kita nak bentuk orang, nak ubah dia punya pemikiran, nak ubah cara dia, kehidupan dia, ritual amalan dia, bukan satu benda yang mudah. Sukar.
Sebab itu bila mana Rasulullah nak ajak orang-orang Mekah ni dulu, orang Mekah ni bukan orang lain. Sebab tu Walid bin Mughirah, bukan Walid bin Mughirah, ya, Waraqah bin Naufal, ketika mana Nabi SAW dibawa oleh Sayyidina Khadijah lepas peristiwa Gua Hira yang Rasulullah kena peluk dengan Jibril alaihissalam itu, ya, balik dalam keadaan ketakutan, demam tak, dibawa Nabi jumpa dengan Waraqah bin Naufal. Apa kata Waraqah? Ya, dalam ikut kitab Taurat mengatakan bahawa engkau ni akan jadi, ya, Nabi akhir zaman, Nabi yang terakhir. Dan bila engkau menjadi Nabi, makanya disitulah akan mula penentangan terhadap engkau. Dan orang yang menentang engkau ni bukan orang lain, semuanya kerabat engkau, pakcik engkau, adik-adik engkau, semua bukan orang lain. Nah, yang akan menentang engkau. Tetapi seandainya aku ada lagi, kalau umur aku panjang, sebab ketika itu pun Waraqah bin Naufal usia, ya, usianya lebih kurang 80 tahun, dah uzur. Kalau aku hidup lagi, aku akan bersama dengan kau. Ya. Waraqah hidup tak lama, lebih kurang dalam 6 bulan lepas tu dia pun meninggal. Maka ketika itulah nak ubah cara pemahaman, cara kehidupan orang Arab, tuan-tuan. Ya, ambil proses dan juga begitu sukarlah ujiannya itu. Ya, terutamanya bila disebut tentang cara pengibadatan. Cara ibadat lah. Dan nak ubah daripada menyembah berhala kepada menyembah Allah Subhanahu Taala. Itu tidak senang ke? Nak ubah pendirian orang, prinsip orang, nak ubah kepercayaan orang, keimanan seorang, bukan betul benda yang mudah. Ya. Sebab itulah bila mana Rasulullah bawa benda ni, Rasulullah beri ketentangan yang hebat. Ya. Sebab nak ubah kepercayaan. Apa kata orang Mekah? Apa kata orang kafir Quraisy kepada Nabi? Yang engkau Muhammad, dalam Quran saya baca mafhum ni tak? Engkau nak soalkan kami cara ibadat kami, sedangkan ibadat yang kami buat ini bukan hari ini, dah beratus tahun dah kami buat. Daripada datuk moyang kau lagi tahu, bukan hari ini. Benda ni kami ikut je. Kan? Bukannya kami ni daripada warisan ni mana ni, dah lama dah buat. Nak ubah fikiran susah. Kan? Dan dalam Quran pun sebut, atau orang kafir Quraisy pun menyatakan mereka juga percaya pada Allah Ta'ala. Betul dalam Quran juga menyatakan, dalam ayat menyatakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi la yaquluna Allah. Kalau kamu tanya kepada orang Quraisy, orang kafir ya, tentang siapakah yang mendirikan langit dan bumi, nescaya mereka ini akan menjawab Allah yang mendirikan langit dan bumi. So, kalau itu jawapan mereka, apa masalahnya? Dan masalahnya ialah mereka tidak menyembah Allah dengan cara yang Allah kehendaki. Mereka menyembah Allah dengan cara yang mereka rasa betul. Dengan menggunakan perantaraan. Menjadikan perantaraan itu sebagai wakil mereka untuk angkat hajat mereka ke langit. Itu. Jadi Allah nak buang ni. Contoh dalam surah Al-Baqarah sebut, Udu'uni astajib lakum. Ya, kamu doalah, mintalah pada aku. Tanpa ada pertengahan, minta terus. Ya, aku akan perkenankan doa engkau. Cuma Rasulullah SAW ajar kita lah. Walaupun kita berdoa direct terus pada Allah SWT, ya, Rasulullah ajarkan kita cara berdoa lah. Adab-adab nak berdoa ni tak. Ya, mulakan dengan bismillah, kemudian puji Allah SWT, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu sayyidina mursalina wa ala alihi washabihi Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Kemudian selawat ke atas Nabi SAW. Kemudian pohonlah hajat apa yang kita nak. Dan jangan kita lupa, ya, kita dah minta hajat kita macam-macam, minta kesihatan, minta anak-anak berjaya, anak-anak soleh, isteri yang isteri solehah, macam-macam hajat kita, minta naik pangkat, minta tambah rezeki, semua kedua-kedua. Jangan kita lupa di akhir doa kita tu minta pada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu jangan lupa, sebab Allah telah tegur. Ya, orang Yahudi ni, mereka ni berdoa pada Allah, tapi mereka minta kebaikan di dunia sahaja, tapi mereka tak minta kebaikan di akhirat. Jadi Allah telah tegur, orang Islam jangan macam tu. Minta kebaikan di dunia, minta kebaikan di akhirat.
dan juga minta jauh daripada api neraka. Kan? Jadinya atas proses inilah Rasulullah ambil masa 13 tahun. Ya, nak didik sahabat, nak kukuhkan iman sahabat, nak kukuhkan akhlak para sahabat. Kan? Sebab akhlak Islam ni berbeza dengan akhlak orang bukan Islam. Kan? Ubah cara hidup, akses itu. Hinggalah prosesnya ambil masa 13 tahun itu bukannya berjalan dengan baik pun. Sebab tak ramai manalah yang perlu Islam. Sebab itulah bila sampai peringkat mana bila mana Sayyidatina Khadijah wafat, Abu Talib pun telah meninggal dunia dah. Bila mana Rasulullah telah kehilangan dua orang ini, maka Rasulullah telah menerima cabaran yang lebih hebat. Kan? Sebab tu Rasulullah ambil satu strategi. Bagaimana aku nak buat ni? Aku duduk sini dah dakwah lebih daripada 10 tahun. Maksudnya orang Arab ni susah. Kaum aku sendiri suka nak menerima dakwah ni. Maka Rasulullah ubah strategi ni. Daripada berdakwah ke Mekah, pergi ke Taif. Jadi bila pergi ke Taif. Taif ini pertamanya dari segi sudut geografinya satu tempat yang aman, damai, sejuk. Kita kalau kita pergi umrah pun, pergi ziarah ke Taif, cuacanya agak sejuk, damai tak. Penduduk Taif pun bagus. Dan orang Taif pun bukan orang lain. Mereka ni ada hubungan persaudaraan. Sebelah Datuk Nabi adalah tali persaudaraannya itu. Jadi atas dasar itu saya fikir kita serailah dakwah di Taif. Kan? Ingatkan bila pergi sana okey tak? Rupa-rupanya orang Mekah telah menghantar maki mereka. Abu Sufyan ketika itu pergi cerita siap-siap pada orang Taif. Kalau datang lelaki ni nama dia Muhammad, kau jangan percaya. Dia ni pembohong. Dia ni orang gila. Dia terang mencari pengaruh. Kan? Dia mencari pengaruh sekarang. Kau jangan dia ni telah memecah belahkan keluarga anak-anak. Jadi jangan terima dia ni. Dia cakap semua bohong. Jadi atas dasar itu orang Taif ni dia telah, orang kata dia punya pemikiran dia telah diset begitu. Telah diletakkan awal-awal dalam pemikiran mereka, Muhammad orang jahat, Muhammad pemecah belah, Muhammad ini dia orang gila. Muhammad ini sihir. Telah awal-awal dipasak pemikiran mereka. Sebab tu kenapa dakwah Rasulullah di Taif ditolak mentah-mentah. Dan Rasulullah berada di Taif lebih kurang dalam 10 hari. Kalau kita pergi Taif tuan-tuan, kita pergi Taif, kita pergi tengok dalam sonek bukit, rumah-rumah di Taif itu bukan macam rumah taman kita ni rumah sederet, senang tak? Kan? Kalau sekarang tak rumah tak nak, aku rumah sebelah tak nak, sebelah satu lorong dari siap. Esok kita pergi lorong kedua pula. Tenang. Tapi rumah di Taif ini rumah yang berkawasan berbukit-bukit. Sebiji dekat sini. Nak pergi rumah kedua, turun bukit, naik bukit, jumpa lagi sebiji. Nak rumah ketiga, turun balik naik, jumpa lagi sebiji. Kan? Bukannya tu benda yang orang kata apa senang lah, kata perumahan, mudah je, kita ikut lorong je lah. Dengan penat, tekanan, setiap rumah pintu yang Rasulullah pergi semua tolak dakwah Nabi. Tak? Hingga hari terakhir Rasulullah keluar tu maka dihimpunkan anak-anak muda Taif kiri dan kanan jalan. Tak? Kita ingatkan nak buat ucapan penghormatan terakhir tak? Rupanya dia nak hina Nabi, baling batu pada Nabi tak? Ini semua proses akhlak. Okey. Sebab tu tuan-tuan, bila Rasulullah keluar pada Taif, kan ada datang malaikat Jabalain, Malakut Jabal. Malaikat bukit kan dia kata apa? Bila mana Rasulullah doa pada Allah, Rasulullah mengadu pada Allah Ta'ala, Rabbi inni ashku ilaika da'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadu padamu ya Allah, lemahnya strategi aku. Tengok ini akhlak Nabi, akhlak pendakwah. Nak bila berlaku satu benda yang tak baik, strategi dia punya strategi dia tak betul lah. Dia tidak menyalahkan orang. Dia tak kata ni padan dan kawan kalau kau kerja pembala semua tak. Dia maki benar. Dakwah Nabi itu tidak diterima di Taif. Tapi apa kata Rasulullah? Ya Allah,
sungguhnya aku mengadu padamu ya Allah, lemahnya strategi aku ni. Bukan menyalahkan Musa Taif. Nak, bila mana nak ditimpakan bala, nak diangkat Jabal, ya, Jabal Qubais di Mekah tu, kata malaikat bukit, kalau kau nak aku boleh angkat Jabal Qubais di Mekah sebelah dengan Marwah tu, Safa Marwah tu, sebelah bukit tu yang tinggi dari istana kan. Kalau kau nak aku angkat bukit tu, aku hempap ke ada Taif, kau cakap je, aku boleh buat sekarang, anytime, yes or no sahaja. Tapi tak. Rasulullah kata apa? Biarkan. Innahum qaumun la yafqahun. Mereka mungkin tak memahami lagi. Mungkin hari ni dia orang tak terima dakwah aku. Satu hari tu kalau tak dia, anak dia, kalau bukan anak dia, cucu dia, insya-Allah dia akan terima. Tengok. Kan? Tapi betul lah tuan. Ya, selepas Rasulullah dapat Madinah, Rasulullah bentuk kerajaan di Madinah, tak sampai 20 tahun pun penduduk Taif semua masuk Islam. Semua masuk Islam. Tak sampai 20 tahun. Terkejap. Tak? Itu nak kata tak? Andainya Nabi SAW tidak punya akhlak yang baik, berdendam, apa akan jadi? Apa akan jadi pada orang Taif? Nah, habis semua akan mati. Ke mana mereka pergi? Mereka akan masuk neraka. Sebab tu kalau akhlak pendakwah ini, dia bukan nak tarik orang masuk neraka. Dia nak ajak ramai-ramai masuk syurga. Itu akhlak Nabi. Itu akhlak Nabi dia kita. Sebab tu Rasulullah ni, bila apa saja datang pada Rasulullah, Rasulullah ajar kita adab dan akhlak. Apa itu adab? Apa itu akhlak? Adab ini ialah satu bentuk disiplin. Ya, satu bentuk disiplin. Contoh kalau kita sendiri pun, kalau kita budaya Melayu lah, kita ajar anak-anak kita, ya, kita adabkan anak-anak kita. Bila berjalan depan orang tua, tunduk sikit dan hormat. Nah, jumpa dengan orang tua, Assalamualaikum Tok, Assalamualaikum Cik, kan? Beradab cakap. Ya. Bercakap dengan orang tua semua adab. Itulah adab. Adab ini disiplin. Daripada adab inilah dia akan menerbitkan akhlak. Akhlak ini dia satu benda yang mana bila mana telah didisiplinkan dia, ya, dalam satu proses, kemudian dilepaskan dia keluar. Okey, dia dapat menjalani kehidupan dengan perangai yang baik, akhlak yang baik. Itulah adab. Betullah pentingnya pendidikan adab. Sebab itulah para ulama, mereka ni sebelum mereka menuntut ilmu, mereka mempelajari adab. Kadang-kadang mereka ini mempelajari adab lebih lama daripada menuntut ilmu. Ada ulama yang menuntut belajar ilmu adab 30 tahun, 20 tahun baru ilmu. Sebab adab ini ialah tempat kita, contoh kalau sebagai penuntut ilmu, dia perlu ada adab. Sebab adab itu sebagai bekas untuk menerima ilmu. Contohlah tuan-tuan. Tak? Ya, botol air ni lah. Ya, adab itu ialah botol ini. Ilmu itu ialah airnya. Kalau botol air ni tak bersih tuan-tuan, tuan-tuan ambil dari longkang, ambil, nak pergi tapis air, penapis air, nak minum terus, tuan-tuan sanggup tak? Paling kurang tuan-tuan akan cuci dulu. Itulah adab. Bersihkan dulu bekas ini. Kemudian bila bekas dah bersih, air nak masuk pun kita yakin boleh minum dengan selamat. Adab. Sebab tu kata Tok Guru pada Imam Syafi'i, waqi' syaqautu ilal waqi'i su'ul hifzi. Satu hari Imam Syafi'i dia mengadu kepada guru dia, waqi', tentang dia punya hafalan hari itu buruk, lemah, dia lupa. Maka dia mengadu pada guru dia, syaqautu ilal waqi'i su'ul hifzi. Aku mengadu pada waqi', guru aku, lemahnya ingatan aku, tak ingat. Nah, pada Imam Syafi'i kita tahu, dia pun tahu tentang kisah itu beliau, yang mana dia yang tulis pakai air liur. Ya, ketika Imam Malik, Tok Guru dia ajar, dia tulis pakai liur. Jadi Imam Malik tengok, engkau ni, aku duduk mengajar depan, engkau duduk belakang main. Ya, main tulis. Marahlah. Maka kata Imam Malik, engkau buat apa kat belakang tu? Dia sedang tulis lah.
Kan? Ha. Kau tulis apa? Saya tulis apa yang Tuhan cakap kan? Kan? Kau ni nak yang buruk dengan aku ni. Kan? Dan dah tanya pula kata tulis apa cakap. Okey, kau baca balik apa cakap. Dia boleh baca balik sebiji. Imam Syafi'i ya. Tapi dia boleh mengaku je pada guru dia. Guru Imam Syafi'i bukan seorang lah, bukan Imam Malik sajalah. Dia tu pada guru dia kata apa? Maka apa kata guru? Kan? Taraktul ma'asi. Kan? Fa awsani an taraktu ma'asi. Dia nasihatkan aku supaya tinggalkan maksiat. Agak-agak tuan-tuan, apalah maksiat yang Imam Syafi'i buat. Nak banding dengan hari ni lah, tak? Apalah maksiat dia buat sampai macam tu kan? Fa innal ilmu nur, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, kata Waqi'. Wa nuru la yanzilul 'alal 'asi. Dan cahaya dia tidak akan turun kepada orang yang melakukan maksiat. Sebab tu kenapa hari ni bila mana proses untuk ilmu itu tidak didahului dengan adab, makanya kita saksikan berapa ramai orang yang cerdik pandai tetapi mereka tidak ada sifat amanah dalam diri mereka. Berapa ramai anak-anak yang pandai tetapi akhlaknya semuanya ke laut. Nak, tak boleh nak buat contoh pun. Tapi kalau tengok dari sudut sijil, sudut peperiksaan, kita pun kagum. Engkau lagi pandai pada ayah nak. Ayah dulu nak dapat B tu dia bersyukur sangat dah. Atuk engkau tu kalau ayah dapat B tu dia nak sembelih kebab. Kan? Engkau ni selamba je boleh A+, tolak sikit. Dan pandai-pandai pula sekarang. Kan? Tapi adabnya ke mana? Kenapa? Sebab proses adab itu tak berlangsung dengan baik. Kan? Penekanan tentang adab dan akhlak itu penting. Sebab itulah, ya, bila mana para ulama ni mereka faham tentang faktor pentingnya adab, makanya ilmu tu mudah masuk. Sebab bekas dah cantik, bekas dah bersih, kan? Jadi mudah. Kita nak minum air pun kita yakin bekas tu dah bersih. Tapi bila mana adab itu tak ada, sebab itulah, ya, atas dasar itulah, ya, ketika peristiwa di Taif itu, ya, semangat Nabi, tak, motivasi Nabi ni bila mana kehilangan Sayyidatina Khadijah dalam tempoh kurang 3 bulan, Allah Ta'ala tarik Abu Talib pula meninggal dunia, tak? Lepas tu bila atas dasar itu Rasul fikir kita ubah strategi, kita pergilah ke Taif. Di Taif pun ditolak. Walaupun kita ni pendakwa, walaupun Nabi sendiri SAW, bila diuji dari segi emosinya, ya, perasaan yang diuji, kehilangan isteri, kehilangan pakcik yang banyak menyokong baginda, kemudian pergi ke Taif, pujuk orang Taif masuk Islam, ditolak mentah-mentah, maka ketika itu motivasi lagi down. Dah rendah lah. Fikir apa lagi nak ni? Sebab itulah kenapa Allah SWT menghadiahkan peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, kepada Nabi SAW. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala, selama ni kau dakwah ni, kau cerita tentang orang tentang syurga, cerita ke orang tentang neraka, cerita ke orang tak? Kalau kita tengok juzuk 30 tak? Kebanyakannya ayat-ayat Makkiyah. Ya, banyak cerita tentang syurga, neraka, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Iza Zuliyatil Ardu Zilzalaha, cerita tentang keadaan kiamat semua ni. Nak pasakkan diri orang Islam ketika itu tak? Maka yang kau cerita itu semuanya mungkin segi-segi teori je lah. Tapi hari ni aku akan bawa engkau, ya, asra bi'adihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Allah Ta'ala angkat Nabi pergi ke Isra Mi'raj. Isra Mi'raj tu lah berjumpa dengan siapa? Para Nabi. Para Nabi ni siapa? Semua standard sama dengan orang kata apa, dia jumpa dengan sparring partner dia. Ya, sama-sama Nabi. Jadi setiap Nabi, Rasulullah naik ke tingkat jumpa dengan Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yahya, ya, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Semua beri motivasi kepada Nabi. Kan? Kita macam tu jugalah. Kadang-kadang kita ni bila kita lemah dalam satu ni, kita jumpa dengan kawan-kawan kita yang sama-sama bidang dengan kita, yang boleh tukar fikiran dengan kita, dia bagi nasihat,
dia bagi kata-kata motivasi, kita pun naik balik. Kan? Hingga akhirnya Allah Ta'ala angkat Nabi jumpa sendiri dengan Allah SWT kan? Jadi ketika itu dah tak goyang dah. Kan? Motivasi Nabi. Lepas tu terus jalan. Kan? Sebab itulah. Tak lama lepas tu Allah Ta'ala perintahkan Nabi suruh berhijrah. Kan? Bila berhijrah ini Rasulullah di Madinah pun sama. Rasulullah bentuk didik para sahabat tuan-tuan dengan cara persaudaraan. Bentukkan ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan dalam Islam. Dan Rasulullah bagi perbandingan tu. Rasulullah bagi gambaran para sahabat. Bagaimana rupa persaudaraan dalam Islam? Persaudaraan dalam Islam itu ibaratkan satu bangunan. Kan? Al Islamu kal bunyan. Seperti satu bangunan yashuddu ma'ba'an. Saling kuat menguatkan. Tak? Macam masjid ni tuan-tuan nak didirikan. Bermula daripada satu batu bata. Daripada batu bata yang satu disusun, disimen, disusun lagi tingkat yang kedua, ketiga sampai yang atas sekali dah. Makanya dengan itu menguatkan bangunan ini. Kalau satu je dia tak cukup, dia kena saling bergabung. Rasulullah bagi perumpamaan. Keduanya Rasulullah bagi perumpamaan juga pada persaudaraan dalam Islamiyah dengan cara apa? Ya, seperti kal jasadil wahid. Kan? Orang mukmin dengan orang mukmin ini seperti satu jasad, satu tubuh badan. Idza ishtaka, sekiranya sakit, ya, sakit tubuh badan itu bakal sakitlah jasadu kullu. Semua tubuh badan sakit. Rasulullah bagi perumpamaan macam tu. Apa contoh kita buat? Contoh kita tuan-tuan, bila Rasulullah bagi tahu tentang persaudaraan dalam Islam macam tubuh badan. Kita bayangkan tuan-tuan, kalau kita sakit gigi tuan. Ya, kita sakit gigi, kawan ajak kita pergi jogging, mat. Besok kita jogging, mat. Tak? Tak boleh lah. Kenapa tak boleh? Sakit gigi. Alah, yang sakit gigi bukan kaki. Jom lah. Kaki yang jogging bukan gigi tak. Tetapi atas faktor gigi sakit, semua habis sakit. Nak tidur tak boleh, makan lagi tak boleh lah. Duduk tak kena, baring tak kena, satu badan sakit. Itu Rasulullah bagi perumpamaan supaya kita nampak dengan jelas. Apa lagi Rasulullah kata? Rasulullah kata apa? Orang mukmin ni dengan orang mukmin ni dia ibarat cermin. Mir'atun. Ibarat cermin. Apa dia? Kita tengok cermin tuan-tuan, kita akan nampak, ada tik lalat kat sini. Ada jerawat dekat sini dah. Ataupun kita nak betulkan, kalau perempuan dah nak betulkan tudung dah. Kalau lelaki nak sikat rambut. Jadi cermin itu menampakkan yang mana kurang. Itulah orang mukmin. Dia akan tengok sama saudara dia, kalau ada kekurangan dia akan tegur saudara dia. Bukan dengan cara dia upload dalam media sosial. Hari ni setiap orang macam tu. Dia tengok kekurangan orang ni, dia viral lah. Kan? Dia bukan jumpa depan-depan. Sebab tu bila sebut tegur ini, ya, bila sebut tentang tegur kekurangan ini, hatta Rasulullah ajar kita dalam semayang pun sama. Kalau imam ada buat salah tak, makmum boleh tegur. Kan? Imam terkurang bilangan rakaat, imam terlebih bilangan rakaat, tegur. Subhanallah. Kan? Empat, ni kan tiga lah. Tegur. Kan? Kalau bacaan imam tersalah tak, boleh tegur. Maksudnya proses tegur ni bukan hanya berlaku di luar semayang, dalam semayang sendiri pun boleh. Tak? Cuma ada adabnya saja tak? Jadi bila ada adabnya itu, makanya lah, maka akan membentuk satu kesatuan Islam yang kuat. Ya. Cukup tuan-tuan boleh. Ya. Ni saya tahu cukuplah untuk malam ni tak? Ya, untuk pengenalan. Kan? Tak ada pengenalan pun tak? Maksudnya kita tahulah tentang kenapa pentingnya adab dan akhlak, dan kenapa Nabi SAW itu bawa umatnya bentuk akhlak dan adab ni. Sebab apa? Bila akhlak dan adab ini, dia bukan hanya untuk diri kita, tapi bukan juga untuk keluarga kita. Sebenarnya adab dan akhlak kita ini menjadi cerminan kepada orang yang bukan Islam itu sendiri tak? Bila orang bukan Islam tengok adab, akhlak orang Islam, Masya Allah hebat, kagum dengan Islam, tertarik dengan Islam. Kan? Lagi atas sebab itu kita dapat tarik lagi ramai orang nak kenali Islam. Itulah penting tuan-tuan. Allah Ta'ala alam tuan-tuan. Itu sebab sikit tentang tajuk perbahasan kita, iaitu tentang adab dan akhlak. Dan insya-Allah ya, semoga kita dapat amalkan dan sampaikan ya kepada saudara-saudara kita dan juga sahabat-sahabat kita.